Okay, Assalamualaikum. Bersama saya WK and Sukutumus. Okay, pada kali ini kita nak bincang mengenai tugasan intern, iaitu pada minggu yang ketiga, iaitu bermula pada 16 Ogos hingga ke 21 Ogos. Okay, jadi tugasan ini seperti biasalah kita akan bagi tajuk secara individu, okay, iaitu di live Instagram dan juga live di ataupun buat rakaman video di TikTok. Okay, jadi anda akan diberikan tajuk secara individu. Okey, untuk group A1, iaitu group yang pertama lah untuk engineering dan juga property. Okey, jadi yang pertama sekali adalah Suhaibah. Okey, untuk tajuk untuk Suhaibah untuk live di Instagram pada minggu ini adalah berkenaan dengan kategori tanah yang digunakan untuk tambung tanah, bina rumah dan juga anggaran kos. Jadi ini Suhaibah boleh carilah Google mengenai jenis-jenis kategori tanah. Contohnya jenis tanah yang macam mana yang digunakan. Okey, untuk kita tambung apabila kita nak bina rumah yang baru, jadi kita nak tambung tanah untuk aras tinggi. Okey, jadi tanah macam mana yang kita gunakan ataupun kategori tanah jenis macam mana, tanah liat ke ataupun tanah pasir merah ke ataupun pasir ke, jenis-jenis kategori itu. Dan juga berapa anggaran kos, maksudnya satu tan lori berapa harga dia. Jadi Suhaibah boleh Google lah berkenaan dengan info mengenai kategori tanah ini. Okey, seterusnya mengenai rakaman video TikTok. Okey, 5 tajuk, iaitu pertama sekali adalah apa itu geran tanah. Jadi anda boleh terangkanlah definisi geran tanah itu. Okey, jadi seterusnya istilah freehold, okey, leasehold, hak milik sementara dan juga hak milik pendaftar negeri. Jadi Suhaibah boleh terangkanlah apa itu maksud dia secara ringkas lah. Okey, apa itu maksud istilah-istilah ini. Okey, dan seterusnya Syahidah. Okey, untuk Syahidah pula anda punya tajuk live di Instagram pada minggu ni adalah berkenaan dengan jenis-jenis mozaik tile. Okey, jenis-jenis mozaik tile yang digunakan dalam pembinaan rumah baru dan juga ukurannya. Maksudnya jenis-jenis. Anda tengoklah jenis marmar ke dan sebagainya. Apakah jenis-jenis yang biasa digunakan ataupun dipilih oleh klien untuk membina rumah baru. Okey, dan juga dari segi ukurannya. Okay, kita ada ukuran 1 kaki, kita ada ukuran 2 kaki dan sebagainya lah setiap mozaik dan juga tile. Okey, jadi tajuk untuk Syahidah pula berkenaan dengan rakaman video TikTok adalah pertama sekali adalah apa itu gram mukim ataupun GM. Jadi Syahidah boleh terangkan secara definisi ataupun maksud secara ringkas lah. Dan juga apa itu pajakan mukim ataupun PM. Seterusnya apa itu fungsi pejabat tanah. Maknanya anda beritahu lah fungsi pejabat tanah tu apa fungsi dia. Okey, sebagai urus jual beli tanah ataupun tukar hak milik dan sebagainya. Dan apa itu hak milik Rizab Melayu. Okey, Rizab Melayu tu apa benda maksud dia. Dan juga hak milik bumi lot. Okey, jadi ini adalah tajuk di mana berkaitan dengan rakaman video TikTok. Okey, dan juga kita ada tugasan problem solving pada minggu lepas. Sebenarnya kita belum selesai, iaitu mengenai Q&A. Okey, jadi kita akan cari masa untuk buatlah. Alright. Okey, seterusnya Sazlin. Untuk Sazlin pula, tajuk anda pada minggu ini berkenaan dengan cara ikat besi beam dan juga fungsi dia. Kita tahulah dalam beam tu kita ada struktur besi. Okey, kita guna besi Y12 dan sebagainya. Jadi cara ikat besi, maknanya cara kita bentukkan besi beam tu untuk buat beam. Jadi kalau Sazlin boleh cari kat Google, adalah info mengenai cara ikat beam besi ni. Okey. Dan tajuk TikTok rakaman Sazlin pada minggu ni adalah berkenaan dengan apa itu SMP perjanjian bina rumah. Okey, apa itu SMP sign and purchase ataupun perjanjian fungsi lah perjanjian tersebut, apa dia fungsi dia. Dan juga fungsi peguam hartanah, apa itu fungsi peguam dalam urus jual beli hartanah ni. Lepas tu bayaran berperingkat progress claim. Maknanya apa itu bayaran berperingkat, macam mana berperingkat, kenapa dia berperingkat. Jadi Sazlin kena kongsilah, okey, mengenai apa fungsi, kenapa dia berbayar peringkat. Okey, supaya tidak berlaku penipuan dan sebagainya. Lepas tu apa itu maksud pecah sempadan dan juga pecah bahagian. Ini Sazlin boleh carilah info di Google dan sebagainya. Okey, seterusnya kumpulan A2. Kumpulan A2 adalah kumpulan Finance and Management. Okey, untuk kumpulan A2 pula, untuk Wahyu, okey, Wahyu, tajuk live di Instagram pada minggu adalah berkenaan dengan siapa band negara dan Malaysia. Siapa band negara Malaysia atau BNM dan juga fungsi dia. Okey, kita tahulah band negara ni sebenarnya berfungsi sebagai dia akan jaga dari segi
akta-akta dan sebagainya, dari segi cash flow aliran tunai setiap bank, okey, dan juga memberi lesen kepada institusi-institusi bank, okey, untuk beroperasi. Jadi siapa bank negara? Jadi Wahyu akan terangkan. Jadi Wahyu boleh google lah info mengenai bank negara. Okey. Seterusnya untuk rakaman video TikTok pula, Wahyu boleh tengok pertama sekali terangkan apa itu unit trust. Ini terangkan maksud secara ringkas lah. Apa itu DSR, Debt Service Ratio, apa itu SICRIS dan apa itu SITOS, dan juga apa itu BSKL. Okey. Okey, itu tajuk untuk Wahyu. Okey, seterusnya. Okey, untuk Aina pula, tajuk anda live Instagram pada minggu adalah berkenaan dengan siapa itu SICRIS dan juga fungsinya. Siapa itu SICRIS, siapa mereka, okey, SICRIS, dan juga fungsi dia, okey. Dan juga Aina boleh google lah berkenaan dengan apakah fungsi SICRIS dan juga definisi maksud SICRIS itu sendiri, okey. Dan juga seterusnya rakaman video TikTok pula berkenaan dengan tips menabung wang, okey. Boleh terangkan tips secara ringkas lah. Dan juga apa itu definisi maksud, apa itu kredit, apa itu debit, dan juga apa itu liability dan juga asset. Alright, okey. Jadi itu untuk Aina. Okay, seterusnya Siti Sarah. Okey, untuk Siti Sarah pula, tajuk anda pada minggu ini kita live di Instagram adalah berkenaan dengan SITOS. Apa itu maksud SITOS dan juga fungsi dia. Okey, kita tahulah kali mereka kena blacklist dan sebagainya, mereka kena SICRIS dan juga SITOS kan. Jadi apa fungsi SITOS? Okey, ini Siti Sarah akan explain mengenai live Instagram. Untuk rakaman di TikTok pula, ini adalah tajuk Siti Sarah, iaitu apa itu pendapatan aktif. Pendapatan macam mana yang kita boleh dapat dengan cara aktif, dan juga pendapatan pasif, dan juga apa itu pengurusan aliran tunai, perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan berubah. Jadi Siti Sarah boleh terangkan mengenai maksud dia. Okey, definisi ringkas. Okey, seterusnya untuk Syidah pula, tajuk anda live Instagram pada kali ini adalah berkenaan dengan apa kredit skor dan fungsinya. Apa itu kredit skor dan fungsinya? Kita tahulah kalau mereka bayar pinjaman dengan baik, kredit skor mereka cantik lah. Jadi apa itu fungsi kredit skor? Okey. Dan seterusnya rakaman TikTok untuk Syidah adalah berkenaan dengan apa itu lebihan tunai, apa itu defisit tunai, apa itu bajet, barangan keperluan dan kehendak. Ini lebih kepada definisi lah ringkas. Okey, Syidah boleh buat definisi ringkas mengenai tajuk ini. Anda boleh dapatkan ataupun carilah info. Okey, seterusnya untuk Hisham, okey, tajuk live Instagram anda kali ini adalah berkenaan dengan siapa itu pinjaman wang berlesen dan juga perbezaan pinjaman yang tidak berlesen. Okey, kita tahulah pinjaman ini yang memberikan pinjaman, kita ada dua, institusi dan juga pinjaman wang berlesen. Pinjaman wang berlesen ni dia bukan institusi. Okey, sekali institusi tu macam bank rakyat, CMB, Maybank dan sebagainya. Tapi ini kita fokus pada pinjaman wang berlesen. Dan apa beza dengan pinjaman tidak berlesen macam Along apa semua kan. Jadi Syam boleh cari Google lah mengenai info mengenai pinjaman berlesen ini. Dan tajuk untuk TikTok pula untuk Syam adalah berkenaan dengan hutang produktif dan juga hutang tidak produktif, pinjaman wang berlesen, pinjaman wang tidak berlesen, pinjaman koperasi. Ini bermaksud dari segi definisi saja secara ringkas. Alright. Okey, itu adalah untuk Syam. Okey, seterusnya adalah group A3, iaitu business, group business. Okey. Okey, pertama sekali group pertama adalah Suria. Okey, untuk Suria, tajuk anda di Instagram pada kali ini berkenaan dengan apa itu integrate marketing dan juga strategi. Kita tahu integrate marketing ni kita menggunakan pelbagai platform dalam satu masa, iaitu apa strategi yang kita boleh gunakan dan kita boleh kaitkan. Okey, contoh kali kita iklan tu dia ada di Facebook, tapi kita share di Instagram. Jadi kita relatekan, share link dan sebagainya. Jadi strategi yang sangat-sangat power lah sebenarnya. Apa tips dia? Jadi Suria kena explain lah mengenai kelebihan ataupun fungsi integrate marketing. Untuk rakaman video TikTok pula, Suria kena share berkenaan dengan tips marketing. Tips marketing ni maknanya tips secara ringkas lah, by point ataupun sebagainya. Apa itu cara yang terbaik lah untuk kita buat marketing secara integrate ni. Jadi kita menggunakan semua platform. Itu pertama sekali tips marketing guna Facebook page. Yang keduanya menggunakan Instagram. Yang ketiganya menggunakan Telegram. Yang keseterusnya menggunakan YouTube. Seterusnya marketing CTA, call to action menggunakan WhatsApp. Jadi apa sebenarnya benda platform yang kita boleh gunakan ini? Okey, jadi Suria boleh terangkanlah secara ringkas mengenai tips dalam penggunaan integrate marketing ni. Okey, seterusnya Khairul. Okey, untuk Khairul pula, tajuk anda di Instagram pada kali ini berkenaan dengan kelebihan marketing, brand awareness. Okey, kita tahulah berkaitan dengan design kita buat dan sebagainya. Brand awareness merupakan salah satu cara macam mana kita nak jadikan benda, kita nak beritahu kepada orang lain berkenaan dengan
kewujudan bisnes kita. Jadi kelebihan marketing brand awareness dan juga cara dia lah. Mungkin Kai boleh share mengenai, boleh Google berkenaan dengan info mengenai strategi marketing untuk brand awareness. Okey, seterusnya tajuk rakaman untuk TikTok pula adalah tip jadikan copywriting menarik. Macam mana nak jadikan copywriting kita tu menarik? Saya ringkas lah, Kai bagi poin-poin dan sebagainya. Tips marketing jadikan poster tu power. Macam mana nak jadikan poster tu power? Dari segi susunan ayat ke, dari segi pemainakan warna ke, dia Kai boleh explain lah mengenai cara dia. Kelebihan tajuk marketing copywriting power. Apa kelebihan jika tajuk copywriting tu power? Dapat menarik pelanggan ke, membuatkan pelanggan berhenti ke membaca dan sebagainya. Tip follow up customer melalui WhatsApp. Ini Kai terangkan secara poin saja, ringkas saja. Dan last sekali, kelebihan packaging produk yang menarik. Kelebihan poin ni Kai boleh share sama ada 3 ataupun 4 poin lah. Okey, yang menarik tak perlu explain banyak. Jadi okey, itu saja untuk Kai. Okey, seterusnya seperti biasa kita akan cuba buat juga Q&A. Okey, dan anda kena standby lah, sediakan 3 sediakan soalan. Okey. Okey, jadi setiap satu sesi ni anda kena sediakan 3 soalan. Okey, 3 ataupun 5 soalan. Saya akan beritahu semasa. Dan anda kena standby lah soalan-soalan yang ringkas sajalah, dan saya akan cuba jawab. Okey, kita akan live. Saya akan live di YouTube. Dan join di YouTube tu, anda tanya soalan dekat live chatting. Okey, pada masa sama. Okey, saya akan cuba jawab dalam live video. Alright, ini adalah sesi live di YouTube. Alright. Okey, jadi terima kasih banyak. Jumpa ada di next tugasan. Okey, saya harap anda faham. Kalau ada apa-apa, anda boleh bertanya lah di dalam grup dan sebagainya. Okey, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.